Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nabila Huda binti Abdul Halim. Saya dari Unit Pendidikan Islam 1, ambilan Jun 2023. Pada hari ini saya akan membentangkan metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah dan hubungannya dengan sejarah pemikiran akidah. Bagi subjek pengantar akidah Islamiyah PIMK 1084. Jadi, Al-Quran merupakan sumber utama untuk segala persoalan umat Islam kini, terutamanya dalam isu akidah. Al-Quran mempunyai kaedah yang boleh dijadikan rujukan sehingga mampu menjadi asas pemikiran yang ampuh dalam aspek kepercayaan dan akidah umat Islam. Jadi terdapat 4 metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Yang pertama, membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Yang ketiga, mendedahkan kepercayaan batil dan mengisbatkan kebatilannya. Yang keempat, membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Seterusnya, metodologi Al-Quran dalam menetapkan akidah yang pertama adalah membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Jadi, Al-Quran ni dia mengiktiraf akan manusia sebagai jalan untuk berfikir. Al-Quran mengajak manusia untuk berfikir dahulu bagi memahami konsep akidah tauhid. Jadi firman Allah dalam surah Muhammad ayat ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi ayat ini dia mengajak manusia untuk berfikir supaya kita sebagai manusia dapat mengenali pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, manusia sepatutnya menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka sebaiknya untuk memantapkan akidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, supaya mereka benar-benar beriman. Al-Quran tidak memaksa manusia untuk menerima bulat-bulat akidahnya sebelum manusia berfikir. Jadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 256, maksudnya tiada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Tauhid, ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali Allah yang teguh dan tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi isu akidah yang dibawa Islam adalah bagi mendapatkan penerangan dan pemahaman. Bukannya memaksa dan ataupun menekan dengan kekerasan bagi seseorang untuk menerima bulat-bulat akidah Islam ini. Jadi manusia boleh berfikir, ada metodologi Al-Quran ini yang menyatakan bahawa kita sebagai manusia boleh berfikir dahulu sebelum menerima akidah Islam ini. Jadi agama ini sebenarnya, agama Islam ini datang untuk berbicara dengan segala daya pemikiran manusia, perasaannya yang terharu serta fitrahnya yang tenang. Seterusnya, Al-Quran menerapkan akidah ke dalam diri manusia dengan membebaskan akal kita daripada taklid buta, iaitu mengikuti sesuatu kepercayaan tanpa mengkaji dan berfikir. Al-Quran juga melarang kita daripada mempercayai sesuatu perkara tanpa berfikir dan mengkaji kebenarannya. Kita sebagai umat Islam tak bolehlah mengikut kepercayaan atau amalan terhadap sesuatu hukum yang telah difatwakan oleh para ulama terdahulu tanpa melakukan apa-apa kajian tentang amalan tersebut ataupun hukum tersebut. Jadi Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36 yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Ayat ini menolak sikap taklid. Dan Allah telah mengajar kita manusia untuk berfikir secara terbuka dan bukannya mengongkong fikiran kita dalam kejahilan, dan kita tidak boleh mengikut pandangan dan pendirian orang lain secara membuta tuli. Maka ayat ini mendorong manusia untuk mencari ilmu dalam pelbagai bidang
kita ni sebagai manusia mampu memerhatikan kebenaran yang ada pada sesuatu kejadian. Lantas kita dapat memberikan respon dan hujah yang baik serta mantap dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan yang diceburi. Jadi seterusnya, metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah yang kedua adalah menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Jadi Al-Quran telah menerapkan akidah melalui arahan dan dorongan akal manusia untuk berfikir dan menganalisa alam nyata, berbantukan anggota panca indera manusia. Berbantukan anggota panca indera iaitu kejadian manusia. Melalui kejadian manusia ini, manusia akan berfikir wujudnya pencipta yang Maha Esa di sebalik ciptaannya yang sempurna dan unik ini. Jadi terdapat ayat-ayat kauniyah dalam kita menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Ayat-ayat kauniyah ini adalah ayat-ayat yang di mana ayat-ayat Al-Quran yang membahaskan tentang makhluk yang tidak bernyawa seperti langit, bumi, bulan, bintang, gunung ganang, laut, angin, awan dan lain-lain yang boleh memberikan kita manusia ni pengajaran tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara ayatnya adalah yang pertama, wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak ragu-ragu tentang kebangkitan makhluk hidup semula pada hari kiamat, maka perhatilah kepada tingkat kejadian manusia, kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan. Jadi ayat ini jelas mengasak kita ataupun mengajak kita mengajar akal kita supaya berfikir, iaitu bagaimana mereka yang merasa ragu-ragu ni, bagaimana manusia yang sudah mati akan dibangkitkan semula di akhirat. Dan seterusnya, ayat seterusnya yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Surah Yunus ayat 101. Jadi sama juga ayat ni dia menceritakan tentang Allah suruh kita tengok pada segala kejadian yang ada di langit dan di bumi ini. Perkara ini akan membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah, akan menambahkan lagi keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya kita boleh tengok kejadian ciptaan Allah iaitu gunung dalam surah An-Naba ayat 6 hingga 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Yang bermaksud, mengapa kamu ragu-ragukan kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati? Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pancang pasaknya? Dan seterusnya kita boleh lihat kejadian lautan dan ombak-ombak dalam surah An-Nur ayat 40 yang bermaksud, atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang yang di dalam gelap gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak bertindih ombak, di sebelah atasnya pula awan tebal. Dalam ayat ini kita boleh lihat bukan sahaja tentang kejadian ombak dan lautan, malah Allah turut menceritakan dalam Al-Quran tentang gelapnya lautan. Kalau kita menyelam dalam lautan, kita boleh lihat yang pada dasar lautan tu sangat gelap. Jadi terbuktilah yang ayat Al-Quran ini adalah benar. Dan seterusnya, metodologi Al-Quran dalam mendedahkan kepercayaan batil dan mengisbatkan kebatilannya. Ini adalah metodologi yang ketiga. Jadi apa itu batil? Batil adalah lawan dari kata al-haq, kebenaran, iaitu perkataan Arab yang membawa pengertian tidak benar ataupun palsu, dan ia boleh digunakan untuk menghuraikan sesuatu perbuatan ataupun kontrak yang tidak sah atau dibatalkan.
menurut syariat Islam. Jadi kepercayaan yang batil ini merujuk kepada keyakinan ataupun pandangan yang tidak benar ataupun pandangan salah yang memiliki dasar yang tidak kuat. Jadi ini adalah keyakinan yang dibuktikan sebagai keyakinan yang tidak benar dengan bukti yang jelas. Ada jelas dalam ayat Al-Quran menunjukkan yang perkara ini adalah batil. Jadi mengisbatkan kebatilan dari sesuatu keyakinan bererti kita sebagai manusia memberikan bukti yang menunjukkan bahawa keyakinan tersebut adalah salah ataupun tidak benar. Jadi Al-Quran telah banyak menghuraikan akidah yang batil khususnya mengenai agama-agama Islam. Khususnya mengenai agama-agama lain seperti animisme, Majusi, Ateisme, Yahudi, Kristian dan sebagainya. Kemudian Al-Quran telah menolak kepercayaan dan akidah tersebut serta mendedahkan penyelewengannya. Jadi kita akan telusuri satu persatu. Jadi yang pertama dalam surah At-Taubah ayat 30 bagaimana Al-Quran telah mengisbatkan kata-kata orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengaku bahawa orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani pula berkata Isa adalah anak Allah. Jadi bagaimana metod Al-Quran dalam mengisbatkan ayat mereka? Kita boleh lihat pada surah Al-Ikhlas ayat 3 iaitu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan seterusnya surah Al-Ma'idah ayat 75, tiadalah Al-Masih Ibnu Maryam itu melainkan seorang rasul yang telah terdahulu sebelumnya, beberapa orang rasul dan ibunya seorang perempuan yang amat benar. Jadi terbuktilah bahawa Al-Quran telah mengisbatkan ayat-ayat yang batil, kata-kata orang Yahudi dan Nasrani yang batil ini melalui ayat-ayat Al-Quran yang sahih dan benar, melalui kalamullah ini. Jadi seterusnya Al-Quran telah mengisbatkan kebatilan tentang orang-orang yang telah kufur ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surah An-Nisa ayat 150 yang berkata tentang orang-orang yang hendak membezakan iman mereka di antara Allah dan Rasulnya. Mereka berkata, kami beriman kepada setengah rasul-rasul itu dan kufur ingkar kepada setengahnya yang lain, serta bertujuan hendak mengambil jalan lain antara iman dan kufur. Jadi bagaimana Al-Quran mengisbatkan ayat ini? Kita boleh lihat pada surah Al-Baqarah ayat 285 yang bermaksud Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi kami dengar dan kami taat, kami pohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami dan kepadamu jualah tempat kami kembali. Jadi ini bermakna kita sebagai seorang Islam tidak bolehlah membeza-bezakan Rasul kita. Kita tidak bolehlah beriman kepada setengah Rasul saja. Kita beriman kepada Nabi Muhammad tapi Nabi-Nabi lain kita tidak beriman. Kita tidak boleh melakukan perkara sedemikian. Jikalau kita berbuat sedemikian maka iman kita sudah tidak betul. Akidah kita sudah tidak benar. Jadi kita perlu beriman kepada semua para Rasul dan para Nabi. Jadi yang seterusnya surah Al-Ma'idah ayat 64 cerita tentang orang Yahudi yang berkata tentang yadullah, ayat-ayat mushtabihat yang bermaksud ayat-ayat yang menceritakan tentang zat-zat Allah, yang sebenarnya kita sebagai umat Islam ni kita tidak digalakkan untuk berfikir tentang zat dan sifat Allah kerana perkara ini akan mengelurkan kita. Tapi dalam ayat surah Al-Ma'idah ayat 64 ini kita boleh lihat orang-orang Yahudi itu berkata tangan Allah terbelenggu, bakhil, kikir. Jadi bagaimana Al-Quran mengisbatkan kata-kata mereka ini? Kita boleh lihat pada surah Al-Ma'idah ayat 64 juga sambungannya.
Tangan mereka lah yang terbelenggu, tangan orang Yahudi itu, dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa yang mereka telah katakan itu. Bahkan kedua tangan Allah itu sentiasa terbuka nikmat dan kurniaannya luas melimpah-limpah. Ia belanjakan, limpahkan sebagaimana yang ia kehendaki. Jadi sepatutnya kita sebagai seorang Islam, seorang manusia, tidak boleh menggunakan akal kita, kerana akal kita ini terbatas, akal manusia terbatas daripada memikirkan tentang zat Allah yang kita sebenarnya tak mampu pun untuk fikirkan. Baiklah, seterusnya metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah yang keempat ataupun yang terakhir adalah membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Okey, jadi Al-Quran telah menyatakan dengan tegas dan jelas sesuatu kepercayaan dan akidah yang benar kepada manusia untuk diikuti. Kemudian Al-Quran membuktikan kebenaran kepercayaan tersebut dengan membawa bukti-bukti yang kuat sama ada secara logik ataupun secara realiti. Al-Quran juga sentiasa mencabar orang-orang kafir untuk merenung ciptaan Allah serta memikirkan tentang keajaiban yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran juga sering membentangkan tentang konsep akidah yang benar, terutamanya tentang keesaan Allah dan sifat-sifat Allah serta zat-zat Allah yang maha mutlak dan sempurna. Jadi sebenarnya akidah yang benar adalah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, kita teruskan kepada subtopik yang pertama, mengisbatkan akidah yang benar, membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Jadi yang pertama, akidah yang benar ialah akidah yang mentauhidkan Allah. Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18 yang bermaksud Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan dan malaikat-malaikat serta orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kuasa, maha bijaksana. Jadi dalil pengisbatan bagi ayat ini adalah daripada surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang menceritakan tentang mentauhidkan Allah, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemudian ayat kedua, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan dan tiada siapa pun yang serupa dengannya. Yang ketiga, akidah yang benar ialah akidah yang mengakui rasul-rasul dan nabi-nabi diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Kita ambil daripada surah An-Nahl ayat 36 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Dalam ayat ini telah cerita tentang rasul-rasul itu diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya. Jadi dalam pengisbatan bagi ayat ini daripada surah Al-Hajj ayat 52 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul atau seorang nabi melainkan apabila ia bercita-cita supaya kaumnya beriman kepada agama Allah yang dibawanya, maka syaitan pun melemparkan hasutannya mengenai usaha rasul atau nabi itu mencapai cita-citanya. Jadi maka terbuktilah dalam ayat ini telah mengisbatkan ayat yang di atas ini tentang rasul-rasul dan nabi ni diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah.
Bukan Nabi dan Rasul yang menciptakan wahyu ini. Kerana wahyu ini datangnya daripada Allah. Okey, jadi seterusnya akidah yang benar ialah akidah yang mengakui bahawa Nabi Muhammad ini merupakan rasul terakhir dan tiada lagi rasul selepasnya. Kita boleh tengok daripada surah As-Saff ayat 6 yang bermaksud, dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa Ibn Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang kemudian daripadaku bernama Ahmad." Jadi dalil pengisbatan bagi ayat ini daripada surah Al-Ahzab ayat 40 yang bermaksud, bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah dan kesudahan segala Nabi-Nabi. Dan ingatlah, Allah adalah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi kita boleh lihat yang dalam ayat surah As-Saff ayat 6 ni dicerita tentang Nabi Isa tu berkata, akan ada seorang Rasul selepas Nabi Isa. Kita tahu Nabi Isa adalah Rasul yang kedua terakhir, dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi dalam pengisbatan ni kita boleh lihat daripada surah Al-Ahzab ayat 40 yang kata Nabi Muhammad adalah kesudahan segala Nabi-Nabi. Jadi di sini ada peta bagi perkembangan sejarah pemikiran akidah daripada zaman Rasulullah sehingga zaman Bani Umayyah. Okey, pada zaman Rasulullah, umat Islam menerima terus ajaran yang dibawa Rasulullah tanpa persoalan dan akan bertanya kepada Rasulullah sekiranya ada persoalan. Kepercayaan umat Islam zaman Nabi sangat kukuh dan tidak ada sebarang masalah serta perselisihan daripada para sahabat. Kerana para sahabat dapat merujuk terus kepada Nabi jika ada persoalan tentang akidah. Jadi pada zaman Rasulullah ni, tak ada sesiapa pun yang mengeluarkan, tak ada berlaku pun isu akidah tentang berfikir tentang zat Allah ataupun sifat Allah. Jikalau ada pun, Nabi menyuruh cepat-cepat, Nabi melarang umat untuk berfikir tentang zat Allah. Nabi suruh kita untuk lihat kepada diri sendiri. Nabi galakkan, suruh kita tengok kepada kejadian ciptaan Allah, bukan kepada berfikir kepada melihat zat dan sifat Allah. Seterusnya pada era pertama, Abu Bakar, Umar. Zaman Abu Bakar banyak ditumpukan kepada memerangi orang-orang murtad, enggan membayar zakat dan kemunculan Nabi palsu. Seterusnya pada zaman Umar, umat Islam sibuk memperluaskan wilayah, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh semenanjung Arab. Jadi akidah pada era pertama, iaitu pada zaman pemerintahan Umar dan Abu Bakar, terdapat penyelewengan akidah pada zaman tersebut, tetapi ianya masih boleh diperangi dan ianya tidaklah terlalu dikatakan perkataannya sangat berleluasa. Jadi yang berleluasanya adalah pada era kedua, era zaman pemerintahan Khalifah Uthman dan Ali. Kerana pada zaman Uthman telah berlaku pergolakan politik yang mengakibatkan pembunuhan Uthman. Dan seterusnya ia terbawa-bawa sehingga ke zaman Ali. Perkara tersebut sehingga berlaku perpecahan umat Islam dan berlaku peperangan Siffin di antara Ali dan Muawiyah, dan wujudnya majlis tahkim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi hasil daripada majlis tahkim tu, umat Islam telah berpecah kepada 3 golongan, iaitu pengikut Ali, kita boleh katakan Syiah, yang seterusnya Muawiyah, yang seterusnya Khawarij. Dan daripada perpecahan umat Islam tersebut telah menimbulkan banyak penyelewengan akidah, dan ianya telah berlarutan hingga ke zaman Bani Umayyah. Isu akidah pada zaman Bani Umayyah ini berluasa ekoran daripada era kedua ini. Perdebatan akidah seperti Qada dan Qadar, Syiah, Khawarij berlaku. Dan seterusnya
Berlaku pula perang Karbala antara Husain dan Yazid. Kemenangan berpihak kepada Yazid. Kesan dia muncul fahaman seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan ada yang terlalu melampau. Ada fahaman, contoh dia fahaman Jabariyah yang melampau, yang ekstremis. Disebabkan ketaksuban mereka dan ketidakpuasan hati serta faktor-faktor lain. Ini adalah perkembangan sejarah pemikiran akidah. Baiklah, kita terus kepada metod Al-Quran dalam mengisbatkan aliran pemikiran yang menyeleweng iaitu Khawarij. Ini adalah aliran yang pertama. Jadi berikut merupakan fahaman mereka yang menyeleweng lah. Yang mereka gemar, golongan Khawarij ni gemar mengkafirkan orang terutama apabila berbeza pendapat. Dan perkara ini menjadi satu kesalahan besar dalam kafir mengkafirkan orang. Jadi firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 58 bermaksud dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Itu bukti jelas daripada firman Allah ni kita dapat lihat perbuatan mengkafir ke orang ni sangatlah berdosa. Kita boleh membuatkan kita menjadi orang yang
berdusta. Seterusnya, perbuatan mengeksploitasi dan mentafsir Al-Quran sesuka hati juga banyak dilakukan oleh golongan Khawarij dengan menggunakan pendapat sendiri dalam keadaan seorang itu tidak layak, termasuk di dalam kategori berkata ke atas Allah tanpa ilmu. Hal ini dilarang oleh Al-Quran melalui firman Allah daripada surah Al-Baqarah ayat 169 yang bermaksud, sesungguhnya syaitan menyuruh kamu melakukan perkara yang buruk lagi keji serta menyuruh kamu berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jadi perbuatan golongan Khawarij yang telah mengeksploitasi ini kita tidak patut contohi kerana ianya merupakan satu perkara yang sangat tidak bolehlah kita lakukan. Perbuatan mengeksploitasi tu seperti mana kita mengambil kesempatan daripada Al-Quran tu dengan mentafsir secara suka hati kita dengan menggunakan akal secara bebas. Perkara ini sangatlah tidak patut untuk dilakukan oleh umat Islam pada masa kini dan pada masa akan datang. Okey, yang kedua, seterusnya metod Al-Quran dalam mengisbatkan aliran pemikiran yang menyeleweng iaitu Syiah. Kalau tadi Khawarij, sekarang Syiah. Sebelum itu kita perlu memahami bahawa terdapat berbagai aliran dalam ajaran Syiah seperti Syiah Ismailiyah, Syiah dan juga Syiah yang ekstrim. Namun begitu, walau apapun aliran Syiah ni, Syiah ni tetap merupakan ajaran yang telah menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga Khawarij dan juga Murji'ah dan juga ajaran-ajaran sesat yang lain. Jadi berikut merupakan fahaman Syiah lah, iaitu mereka memandang beberapa dosa besar itu bukanlah sebuah dosa. Dosa besar tu contohnya macam berzina bukanlah sebuah dosa. Kan tak betul tu. Namun tiada dosa besar yang akan dianggap sebagai perbuatan biasa kerana Allah telah menjanjikan ancaman neraka atau kemurkaan atau laknat atau azab seksa bagi setiap pendosa besar. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 178 yang bermaksud, dan jangan sekali-sekali orang kafir menyangka bahawa kami akan membiarkan mereka hidup lama. Itu baik bagi diri mereka kerana sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghina di akhirat kelak. Jadi selain itu, golongan Syiah sangat gemar menganggungkan dan memaksumkan Ahlul Bait dan para imam besar mereka. Perkara ini jelas bertentangan dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu sepatutnya hanya Nabi dan Rasul yang memiliki sifat maksum ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Najm ayat 2 hingga 5 yang bermaksud, demi bintang semasa ia menjunam rahkan kamu Nabi Muhammad yang kamu tuduh. Dengan berbagai tuduhan itu tidaklah ia menyeleweng dari jalan yang benar dan ia pula tidak sesat dengan kepercayaan salah, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu itu disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat dan gagah. Jadi kesimpulan daripada yang Syiah ini boleh lihat perbuatan menganggap dosa besar tu bukan dosa adalah perbuatan yang tidak sepatutnya kita fikirlah. Jadi setiap dosa besar tu akan ada azab seksanya yang Allah janjikan di akhirat kelak. Dan seterusnya, perbuatan memaksumkan orang ataupun mengagungkan sesiapa sahaja adalah tidak patut juga dilakukan. Kerana kita boleh lihat yang maksum itu hanyalah para nabi dan para rasul sahaja. Baiklah, akhir sekali, metod Al-Quran dalam mengisbatkan aliran pemikiran yang menyeleweng iaitu Murji'ah. Berikut merupakan fahaman Murji'ah, iaitu iman mereka adalah tasdik, membenarkan di dalam hati sahaja ataupun tasdik berserta nutuk, berikrar dengan lisan sahaja. Adapun amal perbuatan bagi mereka ianya tidak termasuk dalam hakikat iman. Maksudnya
golongan Murji'ah ni kata iman tu penting tapi amal perbuatan tu tidak penting. Jadi walau bagaimanapun iman dan amal ni sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Setiap mukmin yang beriman mestilah melaksanakan kewajipan masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang bermaksud, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Jadi sebagai seorang mukmin dan mukmin yang beriman lah, kita tidak boleh, kita perlulah beriman dan kita perlulah mengamalkan apa yang kita imani, apa yang kita telah beriman itulah, daripada macam mana wujudnya amal tanpa iman. Begitulah. Di samping itu, golongan Murji'ah juga berpandangan bahawa iman manusia tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Pandangan ini salah kerana iman manusia sudah tentu akan bertambah dan berkurang, dan tidak akan kekal dan tetap sahaja. Kita kan selalu dengar iman kita ni bukan tetap sahaja seperti iman para malaikat kan tetap je. Tapi iman manusia ada naik dan ada turunnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman kepada Tuhan mereka, jualah mereka berserah. Kita boleh lihat daripada ayat ini sudah terbukti orang beriman tu akan bertambah iman dia jika dia melazimilah perbuatan amalan-amalan yang soleh itu. Sekian daripada saya. Terima kasih.